Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada pengerusi majlis atas, kita boleh katakan, mukadimah yang akan dibawakan pada pagi ni. Pada tengah hari ni, sorry. Okay, baik. Terima kasih sekali lagi. Jadi alhamdulillah, insya-Allah pada hari ini kita semualah pelajar-pelajar, terutamanya pelajar diploma syariah, saya sebagai ketua program Ustaz Mahfuzan Gaddafi bin Mahmud akan menerangkan sedikit lah. Mungkin katanya latar belakang ataupun barisan-barisan pensyarah dan juga perkara-perkara yang sangat penting bagi pelajar diploma syariah khususnya. Okay? Baik, untuk diploma syariah ni kita setakat ni lah, setakat ni ada 3 orang pensyarah. Baik, yang pertama saya sendirilah. Okay? Okay. Mahfuzan Gaddafi bin Mahmud. Di Cybernetic ni Ustaz dah lebih kurang 10 tahun, daripada tahun 2010. Okay. Sebagai ketua program diploma syariah. Jadi sebelum ni Ustaz merupakan pelajar daripada Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang syariah dan juga diploma pentadbiran guaman. Dan di sini dah 10 tahun. So maknanya bila sebut ketua program, terutamanya pelajar syariah, setiap persoalan berkenaan dengan subjek, berkenaan dengan pendaftaran subjek, berkenaan dengan segala-galanya perjalanan daripada kamu mula belajar sampai ke nanti akhir graduasi, kamu akan berurusan dengan Ustaz lah. Untuk segala perkara administration ataupun pentadbiran untuk diploma syariah, kamu akan bertemu dengan Ustaz. Kita akan jumpa dan kita akan bincang apa dia segala-galanya lah. Okay? Dari segi subjek, pengajaran dan sebagainya. Okay? Jadi itu yang pertama, dan Ustaz juga mengajarlah untuk subjek-subjek yang tertentu. Okay? Yang kedua adalah Ustaz Ali Akbar bin Sultan Saidi. Beliau merupakan pensyarah khusus untuk subjek-subjek bahasa Arab. Okay? Baik, untuk pengetahuan pelajar-pelajar sekalian, terutamanya pelajar DS dan mungkin juga ada pelajar lain, terutamanya pelajar halal dan juga Islamic Banking yang juga ada subjek bahasa Arab. Jadi Ustaz Ali akan mengajar bahasa Arab untuk kamu. Okay, jadi ramai yang mungkin persoalan bagi pelajar-pelajar syariah atau pelajar-pelajar diploma lain yang kena ambil bahasa Arab, mungkin bermain di fikiran berkenaan dengan subjek bahasa Arab yang susah ke senang. Jawapannya senang. Sebab kita ajar bahasa Arab daripada asas, daripada basic. Okay? Jadi tak ada masalah. Kita insya-Allah daripada sebelum ni pun pelajar-pelajar kita ada yang langsung tak boleh berbahasa Arab, bila dah grad boleh bercakap secara basic. Itu pun kita dah bersyukur sangat dah sebenarnya untuk subjek bahasa Arab ni. Sebab subjek bahasa Arab ni adalah subjek wajib terutamanya pelajar diploma syariah. Dia ada bahasa Arab 1, 2, 3, 4. Nanti Ustaz akan terangkan, sebab nanti ada struktur program yang akan diterangkan lah. Okay, Ustaz Ali dulu bergraduan daripada Universiti Abu Nur Syria. Kita pun tahu bahawa Syria sekarang ni dah agak bergolak. Jadi kalau dalam kelas kamu nak tanya apa pengalaman Ustaz Ali pernah belajar kat Syria, bagaimana suasana dia dan sebagainya, boleh tanya kepada Ustaz Ali lah. Okay, dan beliau juga master dalam bidang tafsir di Universiti Melaya. Jadi nombor telefon pun ada di bawah. Okay, berkenaan dengan nombor telefon pensyarah, nanti kita akan lebih lanjut bagi tahu pada akhir sesi nanti. Okay, itu pensyarah yang kedua. Dan pensyarah ketiga, yang comel sikit ni, yang senyum pun ala-ala pencetus rumah ni, yang ni Ustaz Ikhwan Rosdi. So Ustaz Ikhwan ni adalah ustaz yang paling lama sebenarnya di Cybernetic. Lebih kurang dalam 13 tahun kalau Ustaz salah, dia antara yang senior lah, lecturer syariah paling senior Ustaz Ikhwan Rosdi. Beliau banyak mengajar nanti subjek berkaitan dengan fiqh. Fiqh lah, fiqh munakahat, pasal nikah kahwin, muamalat dan sebagainya. Jadi dia pakar dalam bab itu. Okay? Jadi Ustaz Ikhwan pula, dia ni daripada lulusan Universiti Yarmouk Jordan. Dan Ustaz Ikhwan ni juga sebelum datang ke Cybernetic, dia banyak travel ke negara-negara luar di tanah-tanah Arab di Eropah. Sebab lepas dia grad di Jordan, beliau sempat menjadi travel agent di sana. Jadi ramai, dia banyak bawa pelajar-pelajar Malaysia, pelancong-pelancong Malaysia berjalan ke Eropah, berjalan ke negara Arab. Jadi pengalaman Ustaz Ikhwan ni dia berjalan banyak.
Dan dia juga sebelum daripada Semenetik merupakan muntawif haji dan umrah. Jadi pelajar-pelajar mungkin boleh tanya banyak soalan pada beliau sebab beliau ni boleh kata pakar dalam bidang hukum lah. Ustaz Ikhwan, nombor telefon ada kat bawah 013 975 2660. Okay. So setakat ni kita ada 3 pensyarah. Ustazah ada ke? Ustazah tak ada setakat ni. Okay. Dulu ada tapi dah berhenti ikut suami. Biasalah kalau perempuan ni dah kahwin ni beramai ikut suami. Kita ada ustazah dulu, Ustazah Syuhada, Ustazah Wajia. Dia orang ni pun pernah mengajar di Semenetik lah. Okay. Baik. Seterusnya, baik. Untuk lokasi pengurusan pelajar, okay? Untuk pelajar DS, boleh berjumpa di Office A, okay? Tingkat 3, blok 154, blok main blok kita Semenetik ni, di Office A, tingkat 3. Jadi cara bagaimana, okay, kalau pelajar boleh tengok, Ustaz ada attachkan gambar phone dekat luar office. So, itulah cara kita di Semenetik untuk berhubung dengan pensyarah melalui intercom. Okay? Kalau kamu tengok kat situ ada satu kertas yang kita letakkan, di situ ada senarai nama pensyarah. Jadi caranya ambil telefon tu, telefonlah nombor intercom yang ada di luar. Jadi untuk pelajar syariah, nombor Ustaz 146, Ustaz Ali Akbar 144, Ustaz Ikhwan 143. Jadi kalau nak berjumpa dengan pensyarah, urusan-urusan melibatkan dokumen dan sebagainya, boleh jumpa di bilik yang telah disediakan lah. Ataupun andai kata telefon, intercom tak dapat, boleh kontak personal kepada ustaz-ustaz yang ada sekarang ni. Okay? Baik, seterusnya ni yang ni mungkin agak panjang sikit lah berkenaan dengan struktur program. Okay? Detail ustaz akan berikan dalam WhatsApp group. Cuma di sini ustaz nak beritahu secara umum. Okay, untuk pelajar syariah, perkara yang paling penting kamu kena pastikan adalah subjek bahasa Arab. Sebab kita di diploma syariah ni, setiap semester ada bahasa Arab. Sem 1 bahasa Arab 1, Sem 2 bahasa Arab 2, semester pendek bahasa Arab 3, Sem 4 bahasa Arab 4 dan Sem 5 bahasa Arab 5. Okay? Jadi subjek bahasa Arab ni merupakan subjek wajib yang perlu kamu lulus setiap semester. Okay? Setiap semester kena lulus sebab dia adalah subjek yang berkaitan. Contoh kita katakan contoh lah. Ustaz doakanlah semua bila bahasa Arab ni lulus. Katalah contoh Sem 1 kamu fail bahasa Arab. Okay? Kamu kena ulang balik. Kamu kena repeat balik subjek tersebut sama ada Sem seterusnya ataupun semester yang akan datang. Jadi kalau boleh elakkan sebab kadang-kadang ada satu semester tu subjek tu tak ditawarkan. Bila subjek tu tak ditawarkan, menyebabkan kamu boleh extend SEM. Kita tak nak perkara tu berlaku. Bila extend SEM, kamu kena juga extend pinjaman PTPTN kamu. Semua pelajar tak nak extend belajar. Jadi kalau boleh kita belajarlah belajar elok-elok di Cybernetics ni. Sebab untung kamu 2 tahun setengah sahaja. Tempat lain rasanya 3 tahun ataupun 3 tahun setengah. Jadi di Cybernetics 2 tahun setengah. Ya, pejam celik dah habis belajar dah, tak lama pun. Okay, sekejap saja and then praktikal dan sebagainya. Jadi untuk subjek ni, untuk pelajar DS, pastikan kamu lulus bahasa Arab setiap SEM. Okay, mudah saja. Okay, dan ustaz boleh beritahu, Ustaz Ali yang ajar subjek bahasa Arab ni, dia orang yang sangat mesra pelajar. Jangan risau. Dia kalau minta tolong bantu, insya-Allah dia boleh bantu. Okay? Tapi kalau bantu bak duit tu nanti dululah. Mungkin sekarang ni gaji baru masuk, takut ustaz dia duk bayar sana bayar sini, tak ada benda nak belanja kamu. Tu contoh. Okay? Baik. Dan satu lagi ustaz mentionkan kat sini pelajar DS, pastikan setelah ustaz bagikan subjek struktur program ni, pastikan setiap SEM kamu masuk kelas ikut semester yang ada. Okay? Ikut semester yang ada. Okay, baik. Sebab tu nanti waktu pertemuan yang lebih lanjut, pelajar DS yang baru akan bertemu ustaz. Sebab kita ada sedikit perubahan subjek untuk kelas. Itu kita akan jumpa detail. Okay? Kalau dia sembang dekat sini, dia akan jadi pening. Dia akan banyak high wire kat situ. Jadi kita akan jumpa, kita akan detailkan nanti. Cumanya inilah subjek-subjek yang kamu akan ambil. Macam contoh semester 1 ada bahasa Arab 1, fiqh sirah. Fiqh sirah ni belajar pasal sirah, ulum Quran, akidah dan sebagainya. SEM 2 lebih kepada, kita boleh katakan dia lebih kepada pentadbir, lebih kepada umum pengajian dalam syariah. Okay?
dia semesta 4 dengan semesta 3 4 ni yang kamu kena kata tu kena rajin membaca. Sebab semesta 3 4 ni dia lebih kepada teknikal dan juga fakta. Jadi perkara ni kita katakan perlu kepada pelajar sendiri lah. Okay? Untuk komunikasi kita dalam diploma syariah, lecturer akan mengajar dalam bahasa Melayu. So jangan risau. Okay? Sebab semua lecturer Melayu, walaupun 2 orang tu mengajar di tanah Arab, mereka akan mengajar dalam bahasa Melayu. Cumanya kadang-kadang bila SEM 3 4 kita kena terapkan juga pengawalan bahasa Arab. Sebab kamu diploma syariah, tak lari daripada bahasa Arab. Kalau kamu apply kerja government contoh, N27 ataupun S27, interview confirm dia akan tanya bahasa Arab. Jadi kita cuba nak bina pelajar yang boleh bercakap ataupun bahasa Arab sebut sebagai hiwar dalam situasi yang normal. Contoh nak tanya apa nama, umur berapa, duduk kat mana, apa pandangan kamu, ma'ra'yuka hadzal masalah dan sebagainya. Kamu kena jawab dengan baik-baik dan sebagainya. Jadi jangan risau, kita akan bantu. Okay? Dan kebanyakannya subjek diploma syariah ni kita akan masukkan isu-isu semasa lah. Contoh macam isu berkaitan dengan isu sekarang ni lah. Bila adanya COVID ni kan banyak isu-isu agama yang keluar berkaitan dengan solat jarak, tak jarak dan sebagainya. So di situ dalam kelas kamu boleh tanya, tak ada masalah. Walaupun contohlah ustaz kan, ustaz kebiasaannya macam ustaz sendiri, ustaz akan fokus kepada pelajar tahun akhir. Okay, jadi kamu akan jumpa ustaz mungkin dalam semester 3 atau 4. 1, 2, 3 ni mungkin tak jumpa lagi lah. Okay. Jadi 1, 2 ni semester 1 akan banyak jumpa ustaz Ali dengan ustaz Ikhwan. Jadi tanya je soalan, tak ada masalah. Tanya je soalan, tak ada masalah. Tanya soalan dia berkaitan dengan agama. Kalau contoh kamu rasa macam soalan personal kan, ataupun tanya bagi pihak keluarga, nak jumpa ustaz personal, jumpa, tak ada masalah. Kita akan cuba selesaikan soalan-soalan yang perlu kamu selesaikan. Okey. Jadi yang lain pun ustaz rasa benda yang biasa. Okey, baik. Satu lagi, semester pendek. Okey, tolong ambil maklum ya pelajar diploma syariah. Semester pendek kita 3 subjek saja. Cumanya kelas dia akan jadi double kredit mengajarnya. Okey. Jadi Ustaz harapkan kamu kena faham semester pendek ni adalah semester yang sepatutnya kamu kena ambil peluang untuk naikkan grade. Sebab 3 subjek sahaja. Okay? Kena ingat dalam kita belajar ni, bila banyak subjek, kalau contohlah ada 7 subjek, 6 subjek kamu ambil, 1 subjek dapat C, kamu nak jatuh pointer tu agak kurang risiko sikit. Tapi kalau contoh kamu ambil subjek sikit, kamu dapat C 1 subjek, contohlah 3 subjek, bahasa Arab dapat A, fiqh munakahat dapat A, Muqarrin dapat C, drop pointer kamu tu boleh jadi jatuh banyak. Jadi tolong hati-hati kat situ. Okay? Kena struggle sikit sebab kita dah belajar. Jadi kena ni lah. Jadi Ustaz harapkan dan Ustaz percaya kamu ni semua boleh, tak ada masalah. Dan jangan risau pasal bahasa Arab, don't worry lah. Don't worry, be happy, jangan risau. Happy-happy je. Kita dekat Cybernetic ni bila mengajar bahasa Arab, kita akan buat hiwar, kita akan buat game. Okey, dulu pun kita pernah buat hari diploma syariah. Kita ada macam orang Inggeris panggil spelling bee kan. Kita panggil imla, mengeja dalam bahasa Arab. Kita ada khutbah dan sebagainya. Dan seronoknya bukan pelajar DS je. Kita pun bila buka program ni ataupun kita buat program tersebut, ada pelajar-pelajar yang bukan DS pun nak join. Itu nak menunjukkan bahawasanya program kita ni sangat-sangat friendly dengan orang. Jangan takut. Ataupun yang di luar sana ada yang bukan program-program pelajar DS, jangan risau. Okay? Kami ni sempoi belaka. Ataupun satu lagi, kepada pelajar yang bukan DS tapi ada kaitan dengan lecturer DS, boleh jumpa juga dengan kami. Contoh kalau kamu tengok di sini, ada subjek semester 3, Tamadun Islam. Itu kebanyakannya kami akan mengajar. Subjek-subjek titas dan bagi non-Muslim, etika dan moral. Jadi apa-apa persoalan boleh jumpa dengan kami. Untuk pelajar halal juga, kamu ada juga subjek yang ustaz ajar. Sebab dia merupakan kepakaran bagi pihak kami untuk ajar contoh usul fiqh, qawaid dan sebagainya, pun boleh jumpa dengan ustaz yang ada dekat sini. Kamu jangan malu, jangan segan, kan? Macam halal lecturer semua perempuan, kan? Macam DS pula lecturer semua lelaki. Jadi tak ada masalah. Nak jumpa yang mana satu,
nak tanya soalan mana satu pun tak ada masalah kat situ. Okey? Baik, berkenaan dengan pendaftaran subjek dan sebagainya, segala-galanya boleh berjumpa dengan ustaz lah. Okey, jadi pastikan, yang paling penting tu pastikan bila dah habis setiap satu semester, keluar transkrip peperiksaan, cek SEM ni subjek sama tak dengan apa yang ustaz bagi kat depan ni. Kalau tak sama, jumpa ustaz segera. Kita kena settle kan. Sebab kalau kita lanjut, dia akan jadi extensive yang cukup berbahaya bagi pelajar. Sebab kena ingat kita bila dah habis SPM, kita dah belajar di peringkat college, kita kena survive sendiri. Okay? Memang ya, lecturer akan bantu dan sebagainya, tapi inisiatif kita sendiri untuk bantu diri kita, untuk jadi yang lebih baik. Jadi nak tak nak kena rajin, kena cakna setiap makluman. Ustaz pesan lagi kepada pelajar-pelajar DS ataupun bukan semua pelajar DS, tak kisahlah pelajar di program apa sekalipun, segala maklumat dan juga notis daripada KP, daripada DSA, tolong cakna, tolong maklum dan juga ambil tindakan. Jangan berlengah. Sebab kadang-kadang kami ada due date kerja yang perlu dihantar dan sebagainya, dokumen dan sebagainya. Kalau lepas due date, dia bukan memberikan masalah kepada kami, memberikan masalah kepada kamu sebagai seorang pelajar. Jadi kena cakna dan maklum segala notis, maklumat dan sebagainya. Okey. Untuk yang terakhir, berkaitan dengan proses pengajaran. Seperti kita maklum, sekarang ni kita boleh katakan dah fasa 4 pelan pemulihan negara. Jadi pelajar-pelajar pun dah dibenarkan balik dalam beberapa kategori untuk datang ke kolej. Jadi sama juga dengan DS, untuk minggu ni sahaja kita akan kelas online. Okay? Kita akan kelas online untuk minggu ni sahaja. And then next nanti ada yang hybrid bagi yang datang di sini, ada yang online bagi yang ada di rumah. Cumanya untuk pelajar syariah khususnya, Ustaz minta siapa yang belum dapat balik, ada beberapa data Ustaz dapat, ada pelajar yang tak dapat balik lagi, dan Alhamdulillah kamu-kamu dah hantar surat sebab tak dapat balik. Ustaz harapkan waktu mid semester nanti tolong balik. Okay? Sebab banyak perkara yang perlu selesaikan. Okay? Midterm nanti kamu balik lah. Jadi maknanya ada masa ni, selesaikan perkara-perkara yang menyebabkan kamu tak boleh pulang ke kampus, selesaikan dekat situ. Okay? Jadi dah habis midterm, kalau boleh Ustaz nak semua balik. Sebab kita dah, insyaAllah lah Ustaz doa, kita doa sama-sama. Okay? Kes kita makin lama makin turun, makin banyak kelonggaran dan sebagainya. Jadi itulah antara perkara yang kita boleh buat yang terbaik untuk setakat ni. Okay, Ustaz faham, bagi yang online ada masalah line, masalah data dan sebagainya, anggap tu sebagai ujian kamu nak belajar. Kena ingat apa kata Imam Syafi'i bila kita belajar. Banyak syarat, tulis zaman kan, waktu panjang, pengorbanan kena besar, dan apa lagi? Kadang-kadang ada susah, ada senang. Itu perkara biasa dalam kita belajar. Bila kita faham konsep ni, kita akan cuba berusaha. Kamu kira senang lah. Kamu kira senang. Adanya online. Kamu bayanglah, contohlah COVID ni time-time Ustaz belajar dulu. Zaman Ustaz belajar dulu mana ada internet, mana ada buku-buku internet dan sebagainya, tak ada. Jadi itu antara perkara kita boleh buat lah. Okey, baik. Soalan sangat baik. Adakah diploma syariah boleh jadi peguam? Okey, jawapan dia, diploma syariah di cybernetik adalah asas untuk jadi peguam syar'i. Sebab di Malaysia, bila kamu nak jadi peguam syar'i, syarat dia kamu kena habis degree dulu, ijazah dulu. So sekarang ni kamu dalam route diploma. Bila diploma, nak tak nak kamu kena belajar di peringkat degree. Okey, lepas tu semua rasa macam, alah Ustaz, diploma dah 2 tahun setengah, degree dah 3 tahun, lama jadi lecturer. Okey, baik. Lama jadi peguam. Okey, baik. Jawapan dia, diploma syariah kita di cybernetik diiktiraf MQA. Jadi kalau ada pelajar yang sambung degree syariah di mana-mana IPTA atau IPTS, setakat ni Ustaz tengok IPTA biasa 3 tahun ambil syariah. Jadi daripada 3 tahun tu sebenarnya, kalau kamu dapat grade subjek yang bagus, pointer yang cantik waktu diploma syariah di cybernetik, daripada 2 tahun, kamu boleh daripada 3 tahun belajar, kamu boleh jadi 2 tahun. Sebab apa? Kita buat pengecualian kredit. Okay, maksud pengecualian kredit ni macam ni. Kamu di cybernetik ambil sistem perundangan Islam di Malaysia. Kamu dapat A contoh. Okay. Bila kamu masuk UKM, kamu ambil syariah, kamu tengok, Ustaz, subjek ni sama nama dia.
Dan saya dah pernah ambil diploma dulu. Jadi di situ kamu boleh dikecualikan ambil subjek tersebut di peringkat degree. Kamu tak perlu ambil dah. Syarat dia kamu kena dapat A subjek tukar cybernetik. Sebab silibus kita sama dengan silibus mana-mana tempat. Jadi di situ ada pengecualian kredit yang kamu boleh ambil. Jadi bila dah habis degree, secara umumnya kalau contoh okey, ini nak cerita panjang sikit lah sebab soalan ni dia teknikal. Kita di Malaysia, urusan Islam berada di bawah negeri masing-masing. Jadi bila kamu grade ijazah sarjana muda syariah, nak jadi lawyer, kamu kena baca syarat negeri mana kamu nak jadi lawyer. Syar'i. Contoh di wilayah, tempat kita ni wilayah, syarat wilayah cukup ada degree sahaja, pergi interview, and then ada tempoh kamu practical chambering di mana-mana peguam syar'i, lulus, boleh jadi. Tapi ada negeri yang bila dah habis degree syariah, nak jadi lawyer, kamu kena ambil lagi satu diploma. Nama dia diploma pentadbiran guaman, diploma pentadbiran kehakiman dan guaman Islam. Diploma tu dia tak boleh ambil selepas kamu habis degree. Syarat diploma tu kena ambil lepas degree. Kadang-kadang ada negeri yang syarat dia degree dan diploma guaman sekali. Maknanya nak tak nak kamu kena ambil. Antara negeri yang kena minta adalah Selangor. Selangor dia nak peguam dia kena ada diploma pentadbiran kehakiman. Kalau Ustaz tak silap lah, update yang dulu. Sebab kadang-kadang benda tu dia update kadang-kadang kita tak perasan. Okay? Dan untuk pengetahuan pelajar, memang dah ada pun pelajar cybernetik dah jadi lawyer syar'i. Antaranya yang terkenal, kalau siapa yang selalu baca akhbar, peguam ni dia antara peguam yang bawa kes-kes VVIP. Contoh yang kamu tahu, kalau contoh kes pelakon, siapa nama Ustaz ingat dah. Ada satu kes pelakon tu, dia ada kes cerai dengan bekas suami dia, agak panjang kes tu. Ustaz tak ingat siapa nama pelakon ni lah, pelakon muda-muda ni. Ustaz kalau pelakon muda tak tahu kenal, tapi kalau pelakon tua kenal lah, P. Ramli kenal. S. Kadarisman, tu kenal lah. Yang muda-muda ni kadang tak tahu sangat, tak tahu. Sama jugalah hak nyanyi-nyanyi ni, kita ingat Ahmad Jaiz, tu je kita tahu je. Yang baru-baru ni kadang tak ingat, tak kenal. Baik. Dan peguam tu adalah pelajar kita, saudara Yazid Hazim. Yazid Hazim ni antara graduan diploma syariah tahun 2013. Habis 2013, dia sambung degree di kuis. Alhamdulillah, boleh jadi lawyer sekarang. Dah ada dah pun. So, jawapan dia boleh. Tapi kena sambung dulu belajar di peringkat degree. Cumanya, diploma cybernetik ni basic. Basic. Macam Ustaz pun dah ada diploma guaman syar'i tersebut. Jadi, Ustaz ambil. Sebab dulu Ustaz boleh katakan pernah bantu lawyer lah di Selangor. Jadi tak nak kena ambil diploma tersebut. Diploma tu macam Ustaz katakan tadi lah. Diploma tu bukan maksud diploma cybernetik. Diploma selepas kita ambil degree. Tapi jangan risau bila kamu belajar dengan baik, sambung peringkat degree, kamu boleh dapat pengecualian kredit. So, pengajian tu jadi lebih pendek. Dia tak jadi panjang. Syarat dia belajar elok lah. Maknanya dapat grade A, setiap subjek, pointer kena mantap, kan? Bila dah sambung degree, ada subjek yang subjek kamu tak perlu ambil dah dekat peringkat degree. Itulah jawapannya. Jawapannya boleh, cuma kena sambung peringkat degree dulu. Okey? Itu jawapan dia.